Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 14 kitab Jawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana pada malam ini kita akan masuk maknanya penerangan berkaitan dengan apa yang telah kita belajar daripada segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada segala sifat-sifat bagi nabi-nabi, rasul-rasul. Maka semua tu maknanya pengertian dia, makna dia hak kita belajar semua sekalian perkara tadi, maknanya dia tu duk teripung dengan bahawa makna dia tu terambat reti pada dua patah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nak hurai berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan menghimpunkan segala makna sifat ini. Sifat mana? Sifat hak kita belajar nulah. Mula daripada sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrat, irada, ilmu, haya, samu', basa, kalam, dan kaunuhu, yang tujuh tersebut. Jadi semua tu maknanya hak mustahil pun sama. Maknanya daripada segala perkara-perkara yang wajib bagi Allah, daripada segala perkara-perkara yang mustahil atas Allah,
daripada segala daripada sifat yang haruh bagi Allah. Begitu jugalah hak di Nabi, hak di Rasul, hak kita belajar pak sifat tu. Sifat yang wajib bagi segala Rasul, sifat yang mustahil atas segala Rasul dan yang haruh bagi Rasul. Semua tu, semua hak tu semuanya makna bagi sifat tersebut terhimpun, terkandung, ataupun dengan kata lain laginya terhambat reti pengertian dia, terhambat reti tu, terhimpun tu oleh dua kalimah, yakni oleh makna bagi dua kalimah, bagi dua perkataan, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak kita belajar dulu-dulu noh, daripada segala sifat-sifat Allah, daripada hak wajib, hak mustahil, hak haru, begitu juga hak bersangkut paut dengan Rasul, hak wajib, hak mustahil, hak haru, makna pengertian dianya daripada segala sifat tersebut terkandung, terambat reti. Maknanya kita faham pengertian dia, kita faham pengertian dia di makna bagi dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua duk terkandung di makna ni. Makna bagi sifat-sifat hak kita belajar tu, makna dia terkandung di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan terkandung lafaz hak kita belajar, wujud, kedam, baqaq, mukhalafah hingga ke seterusnya, terkandung di la ilaha illallah lafaz dia tu. Tidak. Makna pengertian hak kita belajar daripada sifat Allah dan sifat Rasul, makna dia tu, hak tu bila kita kata la ilaha illallah, faham dah? Maknanya terambat reti dah makna hak tu. Bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa? Allah je yang ada sengoti. Sifat wujud tu. Bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maknanya kita reti Allah Ta'ala tu sedia sengoti. Bila kita kata la ilaha illallah, maknanya kita reti Allah Ta'ala tu kekal sengoti, tidak ada awal, tidak ada akhir. Manakala kita kata la ilaha illallah, kita reti selalu Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Bila kita kata Allah Ta'ala bila kita kata la ilaha illallah, kita reti selalu Allah Ta'ala tu esa. Tu terkandung makna bagi apa yang telah kita belajar dulu, daripada segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Reti selalu. Bila kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala tu kuasa, Allah Ta'ala tu apa lagi bersifat dengan sifat sama basah. Reti habis belaka dah. Terkandung makna dia. Hak setelah mana kita belajar tadi tu, terkandung makna dia di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkandung dalam tu, terkandung pengertian dia. Terambak reti apa hak kita belajar daripada segala sifat Allah, terambak reti terkandung dia di dalam kalimah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga hak kita belajar hak mustahil, maknanya sifat wajib bagi Allah, Allah tu ada. Bila kita kata la ilaha illallah, Allah ada sengoti gitu. Hak mustahilnya tak ada. Hak mustahil ni maksudnya iaitulah hak istihalatul mustahil gitu. Bukan makna tak ada tu, tapi makna hak kita menafikan bagi kata tak ada tu. Tak ada Allah tu dak sama sekali. Bila kita kata la ilaha illallah, Allah je yang ada. Tak ada Allah tu dak sama sekali. Tu maksud yang terkandung hak mustahil, yakni hak istihalatul mustahil.
Bila kita kata la ilaha illallah, terkandung selalu sedia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sedia sengoti. Baru Allah Ta'ala tak sama sekali. Gitu. Itu panggil masuk istihalatul mustahil. Tergeti selalu. Terhambat reti selalu. Faham selalu maknanya kepada kita bila kata la ilaha illallah. Hak mustahil tu, iaitulah istihalatul mustahil. Tu semua tu masuk pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa arti dia? Artinya yakni terjemahannya tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu maknanya Muhammadur Rasulullah, dan bermula Muhammad itu pula ialah pesuruh Allah. Itu dua kalimah syahadah kita panggil. Ni paksi kita, tonggak kita orang yang beriman. Bahkan orang hak bukan Islam nak memeluk Islam, kena kata dua patah kalimah ni. Kena kata dua kalimah, dua perkataan tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah besar. Jadi arti hak dalam terjemahnya, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pula ialah pesuruh Allah. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, dan kenyataan demikian itu, demikian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Dan kenyataan yakni dan huraian dan keterangan bagi demikian itu, demikian dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, dia nak hurai bagaimana? Bahawa kalimah yang pertama. Mana kalimah yang pertama? Iaitu kalimah yang pertama ni, la ilaha illallah. Kalimah tu ambil sekerak-sekerak, ambil sepatah dulu. Dia ada dua patah. Dia ada dua kalimah. La ilaha illallah, satu kalimah. Muhammadur Rasulullah, kalimah yang kedua. Jadi ambil satu-satu. Hurai satu-satu. Jadi la ilaha illallah. Ini kalimah yang pertama. Jadi kalimah la ilaha illallah ni memberi faedah, memberi faham, memberi reti, memberi guna akan ikrar, akan pengakuan, akan ikrar yakni akan pengakuan siapa? Pengakuan orang yang berkata dengan kalimah la ilaha illallah itulah. Jadi beri faham, beri reti akan pengakuan bagi orang hak kata la ilaha illallah, faham kepada kita yang mendengarnya, dengan menafikan ketuhanan, dengan menidakkan ketuhanan, menidak daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi manakala kita dengar satu perkataan yang diungkapkan oleh seseorang tersebut, dia kata la ilaha illallah. Jadi sebelah kita hak dengar ni, manakala dia kata begitu, faham kepada kita, memberi faedah kepada kita, memberi guna kepada kita, memberi reti kepada kita, orang tersebut ikrar, orang tersebut buat pengakuan, dia menidakkan, dia menafikan Tuhan hak selain daripada Allah. Itu maksud. Kemudian, dan mengisbatkan akan dia, akan ketuhanan baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi faham juga kepada kita manakala orang tersebut kata la ilaha illallah, beri guna, beri faham, beri reti kepada kita, dia mengisbatkan hanya Tuhan itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beri faham kepada kita.
kepada kita hak yang mendengar. Dengar apa? Dengar orang berkata, orang mengucapkan la ilaha illallah. Hak dalam Melayu kita terjemah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bila orang tu kata la ilaha illallah, terjemah Melayu kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bila dia kata begitu, faham kepada kita hak dengar ni dah dia kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lafaz Arabnya la ilaha illallah. Faham kepada dia, dia menidakkan, dia menafikan Tuhan hak selain daripada Allah. Dia hanya isbat, hanya Allah saja Tuhan. Tu faham kepada kita hak dengar manakala orang kata begitu. Dia menafikan Tuhan hak selain daripada Allah, yang dia hanya i'tiqad, yang dia hanya isbatkan Allah sahaja ialah Tuhan. Tu faham kepada kita. Bila manakala seseorang itu kata la ilaha illallah, bermakna dia hanya kata Allah je Tuhan. Tu makna dia. Makna la ilaha illallah, Allah sahaja Tuhan. Adapun tiada Tuhan melainkan Allah, itu terjemah balik bahasa daripada Arab kepada Melayu, memelayukan daripada yang Arab tersebut. Lalu tu memelayukan dia, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu memelayukan, menterjemahkan hak asalnya Arab la ilaha illallah. Tu terjemah dia panggil tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makna dia apa? Makna dia, makna ni ialah apa dia panggil, perkara yang dikehendaki daripada lapah tersebut. Itu panggil makna. Lapah tiada Tuhan melainkan Allah. Makna hak dikehendaki daripada situ, Allah je Tuhan. Itu makna. Itulah makna dia, Allah sahaja Tuhan. Lalu tu kita nak berzikir, zikir apa dia panggil, istihdar, maknanya menghilaukan dalam hati kita Allah je Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa silau dalam hati kita? Mulahazahkan dalam hati kita, Allah je Tuhan, Allah saja Tuhan, Allah je Tuhan, Allah je Tuhan. Kalau terjemah panjang, tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Panjang silau begitu. Nak suruh kita khusyuk ketika mana kita berzikir tadi tu. La ilaha illallah, silau makna, bukan silau terjemah. Ingat baik, bukan silau terjemah. Terjemahnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita silau yang tu, itu silau terjemah dia panggil. Tak, kita naknya silau makna dia. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, yakni makna dia Allah saja Tuhan. Tu la ilaha illallah, Allah saja Tuhan. La ilaha illallah, Allah jah Tuhan, Allah sahaja Tuhan. Tu silau makna dia panggil. Jadi manakala orang tu kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, beri faham kepada kita dia menafikan Tuhan hak selain daripada Allah, yang hanya dia isbat Allah sahaja Tuhan bagi dia. Allah je Tuhan. Tu bila mana kita dengar orang tu kata begitu, maka itulah kefahaman kita. Bandingnya macam ni. Banding kita kata, misalnya kita datang seseorang dalam rumah kita, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Kita anak pun keluar. Ya, nak cari siapa? Lalu tu dia tu tanya, ayah ada ayah? Misalnya. Lalu tu dia pun kata, tidak ada seorang pun dalam rumah ni
melainkan saya. Dia tanya adik, ayah ada? Oh, dia jawab, tidak ada seorang pun melainkan saya. Bermakna dia menafikan semua sekali kecuali dia, dan dia mengisbatkan hanya saya saja yang ada. Tu hak kita faham daripada orang tu kata begitu tadi. Itulah yang kita faham maknanya. Ataupun contoh lain, tidak ada bagiku wang melainkan 5 ringgit. Apa faham? Apa hak kita faham pengertian terambat reti di kita bila orang tu kata macam tu? Tidak ada bagiku wang melainkan 5 ringgit. Oh, dia menafikan. Dia menafikan segala wang di dia kecuali yang dia adanya 5 ringgit. Bermakna hanya 5 ringgit sahaja dia ada. 5 riani jah dia ada. Nanti bersama ni. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bila orang tu kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan bahawasanya kita faham, kita reti di kitanya orang ni menafikan ketuhanan yang selain daripada Allah, yang dia isbat hanya Allah sahaja Tuhan dia. Tu bagi makna Allah saja Tuhan. Allah je Tuhan. Tu hak kita faham daripada kalimah la ilaha illallah apabila orang kata begitu. Baik. Kemudian, dan hakikat Tuhan itu, dia nak tarik dah ni. Dia nak tarik perlahan-lahan. Maknanya, dah orang tu kata la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah ni, manakala orang tu kata tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya beri faham kepada kita, tidak adalah Tuhan yang lain daripada Allah, hanya Allah saja Tuhan gitu. Hanya Allah saja Tuhan. Hanya kita isbatkan Allah sahaja Tuhan bagi kita. Tuhan ni apa? Tuhan ni pula. Hak kita mengaku, kita isbat Allah sahaja Tuhan. Apa tu Tuhan? Dan hakikat Tuhan itu, yakni hakikat Tuhan, hak kita mengaku, hak kita isbat Allah je Tuhan kita, Allah je ilah. Ialah zat, yakni ialah satu zat. Tuhan ni ialah satu zat yang disembahkan dengan sebenar. Satu zat yang kita sembah tu kena dah tu. Hak kita sembah tu Tuhan sengotidah tu. Hak kita sembah tu ialah betul dah tu, kena kepada Tuhan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau sajalah, hei Tuhan, hei Allah, kami sembah sengoti. Itu hak kita baca dalam surah Al-Fatihah tu. Iyyaka na'budu, hanya mu saja Tuhan hak kami sembah. Tak ada hak lain. Kena sengoti dah hak kita sembah tu. Tu panggil Tuhan. Hak kita sembah tu ialah kena sengoti dah. Hak kita duk buat ibadat kepada dia tu kena dah tu. Kita duk sujud pada dia. Maknanya kita duduk sembahyang apa semua untuk dia, kerana dia suruh, maknanya tu kena dah tu, kita buat ibadat kepada dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang mentadbirkan alam ini. Jadi Tuhan ni, hak kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah je Tuhan. Tuhan itu ialah satu zat, hak kita sembah sengoti dah. Kena dah tu. Kalau sembah yang lain daripada tu tak kena. Sembah matahari tak kena. Sembah apa lagi bulan tak kena. Sembah berhala hak buat sendiri tak kena. Hak kenanya sembah Allah. Jadi Allahnya, Tuhannya ialah Allah. Allah tu ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tu panggil maknanya hak faham daripada pengertian Tuhan tu. Jadi lalu tu kemudian, dan lazimlah bahawasanya, dan lazimlah maknanya tentulah,
mestilah, fahamlah bahawasanya ia Tuhan hak disembah dengan sebenar ni, hak kita sembah tu kena dah tu, fahamlah kepada kita mesti dia ni terkaya daripada tiap-tiap barang. Dia tu terkaya dengan maknanya dia tu tidak berhajat, tak berhajat kepada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Satu. Yang keduanya, dan berkehendak kepadanya, kepada Allah Ta'ala, oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Tu maknanya. Jadi manakala kita kata Allah je Tuhan, Tuhan ni pula ialah satu zat yang kita sembah, kena dah. Dialah Tuhan yang mentadbir alam ni. Jadi bila kata Allah tu ialah Tuhan, Allah tu ialah Tuhan kita yang mentadbirkan segala-gala alam ini, yang mana dia tu ialah tuan kepunyaan bagi segala alam ini, maka dia tu faham pula kepada kita, dia tu terlekat dua benda. Mana yang pertamanya? Iaitulah dia Tuhan hak kita sembah ni, dia tak berhajat. Dia terkaya dengan maknanya dia tak berhajat kepada segala perkara. Dia tak berhajat. Dia tak berhajat pada semua perkara. Dia lepas serba-serbi daripada segala perkara. Satu. Yang keduanya, bila kata Tuhan ni ialah satu zat yang kita sembah dengan sebenar, dialah yang memiliki segala-galanya, faham pula kepada kitanya, dia maknanya segala perkara yang lain berkehendak kepada dia. Dua perkara yang mesti kita faham. Bila kita kata Allah ialah Tuhan, Tuhan kita ialah Allah, dialah segala-galanya yang miliki semua ini, dia ialah tuannya, maka faham kepada kita tu pula dia tu tak berhajat kepada yang lain, dan semua benda lain tu berhajat kepada dia. Kerana apa? Kerana dia tuan. Dah dia tu tuan, dia tak berhajat kepada yang lain, tetapi yang lain berhajat kepada dia. Tu faham daripada kata Tuhan tu maknanya ialah satu zat yang kita sembah dengan sebenar. Dia ialah Tuhan, maka dia tu tak berhajat kepada segala-gala, bahkan segala-gala ni makhluk ni berhajat kepada dia. Tu dua benda hak kita kena faham pula. Jadi hak yang pertama tadi, maknanya hak pertama tadi dia tak berhajat kepada segala perkara ni. Apa dia? Ulama periksa. Ulama periksa apakah hak dikatakan Allah Ta'ala ni tak berhajat. Dia tak berhajat pada segala perkara. Ada empat. Tak berhajat pada segala perkara ni ada empat. Ada empat perkara. Mana? Yang pertamanya tak berhajat kepada yang menjadikan Allah. Dia tak berhajat. Dipanggil tak berhajat kepada segala-gala ni. Yang pertamanya, dia tak berhajat kepada yang menjadi. Adapun kita berhajat kepada yang menjadi. Itu kita. Kita ni tak boleh lepas daripada Allah, berhajat pada yang menjadi. Adapun Allah, dia tak berhajat kepada yang menjadi. Satu. Yang keduanya, dia tak berhajat kepada nak tumpang di benda lain. Tak berhajat. Allah ni tak berhajat kepada nak tumpang kepada benda yang lain. Adapun makhluk dia, manis, berhajat kepada tumpang pada gula. Panas, berhajat nak tumpang kepada sesuatu perkara, besi misalnya, timah misalnya, ikutlah. Apa lagi? Masam, berhajat kepada zat yang lain yang dia nak tumpang. Itu makhluk. Allah tak berhajat kepada nak tumpang di benda lain. Satunya tak berhajat pada yang menjadi, yang keduanya tak berhajat kepada nak tumpang dia. Yang ketiganya tak berhajat kepada sesuatu benda yang menolak kekurangan di dia. Tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu zat, sesuatu perkara yang lain untuk tolak
kekurangan yang ada di dia, bahkan kekurangan gitu. Tak berhajat kepada sesuatu zat untuk tolak kekurangan. Kerana Allah tu tak kurang. Adapun kita serba kekurangan. Ada sakit, ada demam, kena cari doktor. Luka sikit, kena cari sesuatu, ubat dan sebagainya. Tu kita kekurangan. Allah tak berhajat kepada sesuatu yang nak menghilangkan kekurangan, kerana dia tu tak kurang. Yang keempatnya, Allah Ta'ala ni dia tak berhajat kepada nak buat Allah Ta'ala tak berhajat terhadap menjadi tekanan di dia untuk buat satu-satu benda. Allah lepas daripada tekanan untuk buat sesuatu perkara. Itulah makna bagi yang pertama, bila kata Tuhan tu ialah Tuan bagi segala-gala, dia tak berhajat kepada segala perkara. Tak berhajat pada segala perkara tu keluar 4 makna tadi. Tak berhajat kepada yang menjadi, tak berhajat kepada yang nak ditumpang di benda lain, tak berhajat kepada zat yang nak menolak kekurangan. Yang keempatnya, tak berhajat kepada maknanya kepada sesuatu yang dia buat tu kena buat. Tak. Allah Ta'ala tak gitu. Adapun kita nak pergi nak makan, kena cari nasi. Nak pada pakaian, kena pergi cari. Begitu. Ada tekanan di kita. Allah tak ada tekanan sedikit pun. Harus saja dia nak buat sesuatu benda. Tidak ada tekanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Bahkan tiap-tiap perkara yang lain itulah yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Maka makna la ilaha illallah itu, maka di sini ni dia panggil tafriq. Tu di angka 4 tu dia ada bagi tahu kat bawah tu. Angka 3 kat bawah tu. Apa angka 3-nya dia kata? Qauluhu, maka makna la ilaha illallah itu. Ini dia kata tafriq atas katanya kata pengarang, dan hakikat Tuhan itu ialah mereka yang disembah dengan sebenar. Hak mana? Hak atas tadi. Hak atas tadi. Hak kita kata tadi maknanya bila kita kata la ilaha illallah, iaitulah kita mengisbatkan hanya Allah saja Tuhan. Bila kita kata la ilaha illallah, fahamnya seseorang itu ataupun kita tadi mengisbatkan hanya Allah saja Tuhan. Dah begitu Tuhan-Tuhan ni apa? Tuhan-Tuhan ni ialah satu zat yang kita sembah. Yang kita sembah tu sengoti. Yang kita sembah tu kena dah tu. Betul dah tu hak kita sembah dah. Maka tercabang daripada situ, maka makna baru masuk sini. Maka maksud la ilaha illallah itu ialah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak ada Tuhan hak kita sembah tu kena dah tu. Pada nafsu amri, tidak ada yang kita sembah dengan sebenar pada nafsu amri, yakni pada diri perkara sengoti itu tak ada dah. Hanya melainkan Allah saja Tuhan hak kita sembah, kena dah pada diri hakikat dialah Tuhan bagi segala-galanya. Itu makna la ilaha illallah, Allah je Tuhan. Dan lazim daripada demikian itu. Ni mari daripada mana pula ni? Tu angka 4 pula tu. Tu sini ni dia ada kalau kita tengok sekaligus nampak seperti berbelit. Jadi kita kena tengok nota kaki dia tu. Qauluhu angka 4 tu. Dan lazim daripada demikian itu bahawasanya hak dia nak kata ni la mustaghniyan ila akhir ni, ini kata dia seolah-olahnya tafriq atas katanya, dan lazimlah bahawasanya
Ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendaklah kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Hak mana ni? Hak ayat atas tadi. Hak ayat atas tadi. Bila kita kata Allah tu ialah Tuhan bagi segala-gala, faham kepada kita Allah Tuhan ni dia tak berhajat kepada tiap-tiap barang yang lain, dan dia tu pula berhajat oleh tiap-tiap barang yang lain kepada dia. Maka tafriq daripada situ dan lazim daripada demikian itu, demikian kata maknanya terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain tu, bahawasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Artinya bila mana Tuhan-Tuhan ni ialah dia tu tak berhajat kepada tiap-tiap barang yang lain, bahkan benda lain itulah yang berhajat pada dia, maka dah begitu tiada yang terkayalah daripada tiap-tiap barang yang lain. Tak ada zat yang lain hak terkaya seperti Tuhan tu, tak ada. Dan tiadalah yang berkehendak kepadanya, kepada Allah, oleh tiap-tiap barang yang lain, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah hak pesing tu. Hanya Allah saja pesing tu. Pesing mana? Pesing benda lain berhajat pada dia, dan dia tak berhajat pada benda lain. Hak pesing ni pesing segala-gala makhluk semua berhajat pada dia, dan dia tu pula tak berhajat pada makhluk. Hak pesen ni siapa? Hanya Allah saja. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hanya Allah saja. Tak ada dah hak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Semua berhajat pada dia, dan dia tak berhajat kepada sesuatu pun. Dan bermula ini lazim, menghimpunkan ia ini lazim akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.